Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 447 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. 425 kes adalah hasil ujian ART yang dimuat naik ke aplikasi Blue Health, manakala 22 kes adalah hasil ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam ialah 136,821 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan unit di rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 3 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sebanyak 773 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 133,494 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 3,113 kes, iaitu 60 kes sedang dirawat di hospital, manakala 3,053 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam kenyataan yang sama, Menteri Kesihatan mengkongsikan 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai bahawa waktu beroperasi bagi pusat-pusat ujian swab dan pusat-pusat suntikan semasa bulan Ramadan adalah seperti yang tertera Lebih 1,900 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19 sejak mula dibukakan Sabtu lalu. Menurut Kementerian Kesihatan, setakat ini tiada kejadian kesan sampingan yang teruk dalam kalangan kanak-kanak yang menerima vaksin. Sementara itu, tempoh antara suntikan dos pertama dan kedua bagi kanak-kanak adalah 3 minggu dan ketika ini suntikan penggalak belum diberikan. Vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak diberikan berikutan gelombang penularannya yang dipacu oleh varian Omicron, menyaksikan peningkatan pesakit dalam kalangan kanak-kanak di dalam dan luar negara. Bekas pesakit COVID-19 dari kalangan kanak-kanak juga disaran untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 bagi mendapatkan pelindungan imuniti yang meluas dari segi pengawalan atau pencegahan jangkitan. Simptom kalau selepas bervaksin ni kanak-kanak biasanya macam orang tua aja ya, sakit di mana tempat bijak tu, dan mungkin demam lah. Jadi ubat ada disediakan juga untuk kanak-kanak ni, so diorang boleh makan paracetamol lah selepas ni untuk mengurangkan kesakitan itu, ataupun kalau ada demam dapat membantu. Rata-rata ibu bapa menyambut baik dengan program vaksinasi bagi kanak-kanak dan menyifatkannya sebagai ikhtiar untuk memastikan kanak-kanak selamat daripada kesan jangkitan COVID-19. Ibu bapa yang belum membawa anaknya bervaksin, bawa atau bervaksin untuk keselamatan orang diri sendiri juga lah. Anda menjanjikan 1% kantor tekan COVID, tapi boleh mengurangkan. Kalau sekiranya tekan COVID, anda sampai teruk ke tahap 4-5 tu bah. Kalau dorang bervaksin, at least dapat juga dorang, kami bawa makan keluar apakah jalan-jalan. Kita ni mesti melindungi anak-anak kita ni, mereka lagi berisiko tinggi kalau tidak bervaksinasi. Saya bersetuju kerana ini adalah langkah inisiatif kerajaan untuk melindungi kanak-kanak yang 5 ke 11 tahun. Majlis Tadarus Al-Quran bulan Ramadan, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung beserta rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong.
Mengetahui rombongan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian wakaf air blower dan water jet kepada Awang Muhammad Aisamuddin bin Haji Selaman, pegawai Hal Ehwal Masjid berkenaan. Juga diadakan penyampaian derma kepada 30 orang anak yatim. Dikendalikan oleh pejabat daerah Tutong dengan kerjasama ahli Jawatankuasa Takmir Masjid RPN Kampung Bukit Beruang, majlis serupa akan diteruskan ke daerah-daerah lain. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis bertahlil khusus bagi ayahda dan bonda serta anakda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Antara yang hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Pandemik COVID-19 telah menjejaskan ramai pelajar autisma serta mengakibatkan gangguan rutin fizikal, perkhidmatan dan bantuan ke atas mereka. Namun semata cepat menyesuaikan diri dengan pertubuhan lain dan penggunaan platform dalam talian jelas dapat meneruskan aktiviti penting pembelajaran mereka di rumah dengan penglibatan aktif ahli keluarga. Menteri Kebudayaan dan Sukan berucap demikian semasa forum Hari Kesedaran Autisme Dunia yang diadakan secara maya kemarin. Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin juga menzahirkan rasa bangga dengan kerja keras semata yang berterusan dalam memastikan para pelajarnya menerima vaksin COVID-19. It's a future that recognize the contributions of all people, including individuals with autism, and one where all of you are able to fully participate in all aspects of society in line with the realizations of the care economy under ASEAN, the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, and of course, our National Vision 2035. Tema forum tahun ini memperkasa penyertaan dalam fasa endemik. Jelas Yang Berhormat juga penting untuk mengetengahkan tentang penjagaan sebenar dan baik pulih masa depan selepas pandemik. Hari Kesedaran Autisme Dunia merupakan hari penting bagi komuniti pengurusan autisma untuk meraih kesedaran mengenai isu-isu persekitaran autisma kepada awam. Rekod vaksinasi COVID-19 yang diperolehi di luar negara kini boleh diintegrasi dan dikemas kini ke dalam aplikasi Blue Health. Kita ikuti promo ini.
Para pelajar tahun 7 hingga 13 di semua institusi pendidikan awam, swasta dan antarabangsa di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama mula bersekolah secara bersemuka kemarin. Dalam usaha memastikan premis sekolah selamat bagi para pelajar, protokol dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dipatuhi oleh pihak sekolah, antaranya dengan melaksanakan pemeriksaan suhu badan dan penjarakan sosial semasa mengikuti sesi pembelajaran. Di samping itu, pihak pengurusan sekolah juga mengambil langkah berhati-hati dengan mengelak perhimpunan ramai dan mengamalkan kebersihan. Waktu persekolahan sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan pusat-pusat tingkatan 6 bagi sesi pagi bermula 7.45 pagi hingga 11.50 pagi, manakala bagi sesi petang bermula 12.30 hari hingga 4 petang. Dalam pada itu, bagi memastikan kesihatan dan keselamatan khususnya bagi para pelajar, tenaga pengajar dan kekitangan sekolah, kekerapan pelaksanaan ujian saringan ART turut ditambah daripada 2 kali seminggu kepada 3 kali seminggu. Kementerian Pendidikan juga mengingatkan para ibu bapa dan penjaga pelajar-pelajar untuk sentiasa memantau kesihatan anak-anak dan memastikan mereka tidak mengalami sebarang gejala seperti batuk, selesma dan seumpamanya sebelum pergi ke sekolah. Auda mungkin sudah biasa merasai nasi katuk, tetapi bagaimana pula nasi bungkus surat khabar? Untuk mengetahuinya, Maziah Jini ada laporannya. Nasi bungkus surat khabar antara menu utama santai-santai syuting Cafe and Grill milik Awang Rosli bin Haji Mutali. Menurut Awang Rosli, idea membuka kafe tersebut timbul dari penglibatannya dalam bidang lakonan. Bukan saja namanya yang unik, iaitu nasi bungkus surat khabar, tetapi rasanya juga menjadi pilihan orang ramai. Bermula daripada bawah hingga sekarang kami boleh berjaya dan mencapai menjadikan nasi bungkus surat khabar kami ini menjadi best dish di Brunei Food Awards. Alhamdulillah, terima kasih. Santai-santai syuting Cafe and Grill yang terletak di rancangan perumahan negara RPN Kampung Pancur Mengkubau sering mendapat tumpuan pengunjung. Berikutan dengan sambutan menggalakkan, santai-santai syuting Cafe and Grill melebarkan sayapnya dengan membuka cawangannya di Kampung Madang Manggis. Namanya memang unik sikitlah. Santai-santai syuting Cafe and Grill itu bermaksud kalau orang santai-santai bermakna kata ni relax, macam berehat santai, syuting pasal daripada bidang seni lakonan itulah membuat saya ilham untuk menjadikannya satu syarikat perniagaan. Dengan namanya yang unik, santai-santai syuting Cafe and Grill dijangka terus mendapat sambutan dari orang ramai, terutama nasi bungkus surat khabar. Separuh jalan di beberapa lokasi sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Kota Batu dan Hala Temburong ditutup sementara sehingga Sabtu 30 April mulai 8 pagi hingga 4 pagi. Jabatan Kejayaanraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan tersebut bagi membolehkan kerja-kerja perbaikan dilaksanakan. Para pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa memperlahankan kenderaan dan berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan, hubungi pihak jabatan melalui talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 8333 123 atau email pro@pwd.gov.pn. Sementara itu, separuh jalan di sepanjang Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dari Jalan Berhadapanan Taman Persiaran Damuan menuju ke lampu isyarat lalu lintas Delanai dan dari lampu isyarat lalu lintas Delanai menuju ke stesen minyak Shell Temasek akan ditutup sementara bermula hari ini 6 April sehingga Khamis 5 Mei 2022 pukul 9 malam hingga 4 pagi. Penutupan sementara itu adalah bagi memberi ruang kepada pihak Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri untuk melaksanakan kerja-kerja pemotongan dan pencantasan pokok di sepanjang jalan berkenaan.
Para pengguna jalan raya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut serta mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi pihak jabatan melalui talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 8333 123 atau email at pro@pwd.gov.bn. Berita sukan, skuad futsal kebangsaan negara Brunei Darussalam petang kemarin meneruskan saingan kejohanan futsal AFF 2022 dengan menentang Malaysia. Dalam pertemuan di Stadium Tertutup Hua Mak, Bangkok, negara Brunei Darussalam tewas kepada Malaysia 0-10. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan yang juga berlangsung petang kemarin menyaksikan Indonesia menang 2-1 ke atas pasukan tuan rumah Thailand.